Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran sains dalam bab 4 teknologi hijau dalam melestarikan alam. Okey, kita pergi kepada standard kandungan yang kedua iaitu sektor tenaga. Okey, standard pembelajaran. Yang pertama, memerihalkan isu sosio-saintifik. Yang kedua, menerangkan isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Yang ketiga, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik sektor tenaga. Okey, lihat pada gambar rajah. Okey, kita boleh nampak kan pertambahan penduduk dunia. Okey. Kenapa agaknya pertambahan penduduk dunia meningkat dengan pesat? Okey. Penduduk dunia meningkat dengan pesat kerana berlakunya peningkatan taraf hidup, kemudahan kesihatan serta keperluan harian yang semakin selesa. Okey, oleh itu kadar permintaan terhadap keperluan dan sumber semula jadi turut meningkat. Bila kadar permintaan terhadap keperluan dan sumber semula jadi turut meningkat, inilah yang akan menyumbang kepada isu sosio-saintifik. Apa agaknya isu sosio-saintifik tu ya? Masalah terbuka yang merupakan isu sosial kontroversi yang boleh dikaitkan dengan sains dan menekankan aplikasi moral dan saintifik kepada situasi dunia sebenar. Kita lihat beberapa contoh isu sosio-saintifik berkaitan alam sekitar. Daripada buku teks. Yang pertama, pemanasan global. Yang kedua, pencemaran udara. Yang ketiga, pembuangan sisa yang tidak terancang. Yang keempat, pencemaran air. Dan yang kelima, penebangan hutan. Kita terus pergi kepada isu sosio-saintifik yang berkaitan dengan sektor tenaga. Yang pertama, kemungkinan berlakunya kehabisan sumber bahan api fosil. Kenapa ya boleh habis? Sebab kita sangat bergantung kepada sumber tenaga tak boleh baharu ni. Apa dia sumber tenaga tak boleh baharu? Iaitu petroleum, gas asli dan arang batu. Kenapa cikgu cakap kita sangat bergantung? Sebab apa contoh dia? Macam petroleum. Petroleum ni digunakan sebagai bahan api untuk kenderaan kan. Macam gas asli dan arang batu pula digunakan untuk penjanaan tenaga elektrik. Jadi penggunaan dia tu meningkat setiap tahun mengikut kadar keperluan setiap negara di dunia. Jadi kalau kita tak kawal, kita gunakan tanpa berhemah, tak mustahil lah kan sumber bahan api fosil ini akan habis satu masa nanti. Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah pemanasan global. Kenapa pula pemanasan global? Sebab bila kita gunakan petroleum, gas asli dan arang batu, ia melibatkan proses pembakaran. Jadi proses pembakaran ini akan menghasilkan gas rumah hijau. Sebelum tu cikgu nak beritahu gas rumah hijau ni ada 4, iaitu karbon dioksida, metana, klorofluorokarbon dan juga nitrous oksida. Dalam keempat-empat ni sudah tentulah karbon dioksida yang paling banyak. Jadi bila kita banyak gunakan petroleum, gas asli dan arang batu ni, jadi proses pembakaran pun berlaku dengan banyak. So karbon dioksida pun akan terhasil dengan banyak. Apa jadi kalau karbon dioksida terhasil dengan banyak? Boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Bila kesan rumah hijau akan membawa kepada pemanasan global. Seterusnya isu yang ketiga adalah berpunca daripada pemanasan global juga. Sebab pemanasan global ni akan membawa kepada perubahan iklim yang ekstrim lampau. Sebab punca daripada pembakaran tadi itulah. Sebab
bila kita perubahan iklim yang ekstrim ni nanti akan menyebabkan contoh dia menyebabkan kemarau panjang, okey. Dan juga bencana alam yang lain. Contoh dia macam banjir, bukan sikit-sikit melampau-lampau. Okey. Lepas tu ribut taufan, puting beliung, suhu yang terlampau sejuk atau terlampau panas. Okey, apa kesan dia bila suhu terlampau sejuk atau terlampau panas ni? Boleh memberi kesan kepada biodiversity kita. Okay, flora dan fauna, lama-lama kita boleh kehilangan biodiversity kita. Okey. Jadi, macam mana agaknya teknologi hijau nak diaplikasikan untuk mengatasi kebergantungan kita ni kepada sumber tenaga tak boleh baharu. Okay, kita tengok yang pertamanya dari segi cara tenaga dijana atau dibekalkan, dan yang kedua dari segi kecekapan penggunaan dan agihan tenaga yang dihasilkan. Okey, kita lihat dari segi cara tenaga dijana atau dibekalkan. Sebagaimana yang kita tahu, negara Malaysia ni sebenarnya kita kebergantungan kita kepada sumber tenaga tak boleh baharu, iaitu daripada bahan api fosil, petroleum, gas asli, arang batu tu adalah lebih 70%. Okay? Kita sangat bergantung kepada sumber tenaga tak boleh baharu. Jadi kita perlu secara perlahan-lahan menukarkan kebergantungan kita ni kepada sumber tenaga tak boleh baharu kepada sumber tenaga yang boleh baharu. Sumber tenaga boleh baharu ni sumber tenaga yang bersih. Okay, dia sentiasa ada dan dia tidak akan habis. Okay. Jadi apa kebaikan sumber tenaga boleh baharu ni? Sumber tenaga boleh baharu ni dia menghasilkan gas karbon dioksida juga, tetapi dalam kuantiti yang kurang berbanding sumber tenaga tak boleh baharu. Okey, jadi kita lihat kepada beberapa contoh sumber tenaga boleh baharu yang diaplikasikan di negara kita. Okey, yang pertama adalah daripada tenaga hidro. Okey, tenaga hidro ni datang daripada mana? Semua tahu kan, datangnya daripada air kan. Datang daripada air. Jadi kalau kat Semenanjung Malaysia, empangan apa yang paling besar yang boleh menghasilkan tenaga elektrik? Empangan kenyir. Okey, empangan kenyir. Okey, jadi seterusnya adalah tenaga solar. Tenaga solar ni datang daripada mana? Kita tahu daripada cahaya matahari. Jadi panel solar tu nanti akan menukarkan sinaran matahari kepada tenaga elektrik. Okey, kalau sumber tenaga angin pula, okey, angin tu nanti akan memutarkan kincir angin untuk menjana tenaga elektrik. Okey, kita ada projek perintis di Pulau Layang-Layang Terengganu untuk menghasilkan sumber tenaga kita yang datang daripada angin. Cuma kita tak boleh nak gunakan dia sebagai sumber tenaga utama kerana angin kita di Malaysia tak cukup kuat untuk menghasilkan elektrik dalam jumlah yang banyak. Okey, sikit-sikit bolehlah, tapi nak hasilkan elektrik dalam jumlah yang banyak yang boleh memenuhi keperluan penduduk Malaysia tak cukup. Okey. Okey, seterusnya kita tengok pada tenaga geoterma. Okey, tenaga geoterma adalah tenaga haba yang terdapat dalam bumi. Okey, yang kita gunakan untuk pemanasan dan untuk gerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Dan yang seterusnya tenaga biojisim. Okey, biojisim ni apa? Biojisim ni adalah bahan organik seperti tumbuhan, sisa haiwan dan sisa pertanian. Okey, jadi macam mana cara kita guna tu biojisim? Jadi tadi kan cikgu cakap kita nak janakan elektrik, kita kena bakar arang batu, gas asli untuk hasilkan tenaga elektrik. Jadi kita tukarkan arang batu tu kepada sisa haiwan, sisa tumbuhan,
sisa pertanian, okey, sebagai bahan bakar. Satu lagi, sisa pertanian dengan sisa haiwan ni juga dia akan dia menghasilkan gas metana. Okey, jadi gas metana ni boleh digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey. Okey, cuma di negara kita kita masih lagi bergantung kepada sumber tenaga tak boleh baharu. Jadi kita perlulah sama-sama menjimat tenaga lah kan, supaya sumber tenaga elektrik kita, bahan api fosil tu tak akan habis dengan cepat. Okey. Macam mana nak jimatkan tu? Okey, dari segi kecekapan penggunaan dan agihan tenaga. Okey, yang pertamanya kempen amalan kecekapan tenaga. Okey. Okey, seterusnya penghasilan peralatan yang cekap tenaga. Contoh dia macam penghasilan lampu LED. Okey, lampu LED ni dia lebih cekap tenaga. Dulu kita guna mentol kan. Okey. So mentol ni dia kurang cekap tenaga sebab dia menggunakan tenaga elektrik yang banyak. Satu lagi ialah kalau awak biasa tengok, awak pernah biasa pergi kalau kat rumah awak ada apa yang kata penghawa dingin, okey. Jadi awak boleh nampak dia punya bintang, okey. Berapa bintang tu yang diberikan oleh Suruhanjaya Tenaga. Jadi kalau 5 bintang tu maksudnya dia cekap tenaga, okey. Jadi kita perlulah berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Okey, macam mana cara nak menjimatkan tenaga elektrik? Kalau buka aircon, okey, penghawa dingin, janganlah buka kipas. Janganlah buka tingkap. Kan? Okey. Lepas tu kalau tak guna peralatan elektrik, cabutlah plug. Okey, itu antara contoh amalan berjimat cermat dalam penggunaan tenaga elektrik. Okey. Jadi seharusnya kita memainkan peranan, okey, supaya bahan api fosil tidak akan cepat habis. Okey. Okey, sekian dahulu pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jika ada yang tidak faham, awak boleh tanya cikgu di ruangan komen di bawah. Okey, jangan lupa like, share dan subscribe. Okey, bye.